Satu dua. Baik, kita mulakan kuliah pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashabu nizam syabillah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ard wa iddatil muttaqin. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, bersegeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan syurga yang dijanjikan luasnya antara langit dengan bumi yang disediakan pada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, serta mereka itu menahan akan kemarahan mereka dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu faman yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang bermaksud setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga, kata Rasulullah, kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang taat kepadaku masuk ke syurga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah, kita hormati semulakan Tuan Imam, suhnya Tuan Bilal, kemudian Jawatan Kuasa Pengerusi Surau, Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Hajah, sidang jemaah Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat kepada Allah terdapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kitab kita Hakikat Hidup Beriman di muka surat 197 insyaAllah. Baik, kita lihat sifat yang ke-11,
Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-11 iaitulah as-sama'. As-sama' artinya pendengar ataupun mendengar dengan tidak menggunakan telinga lah. Mana satu sifat yang wajib yang berdiri pada zat Allah Ta'ala lah, yang duduk pada zat Allah Ta'ala. Dia katakan sama'. Mana sama' ni pendengar ataupun mendengar, yang mana dianya Allah Ta'ala mendengar, maha mendengar sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innahu was-sami'un alim. Sungguh Allah Ta'ala itu maha mendengar kan, maha mengetahui. Baik, hakikatnya ialah sifat yang tetap ada, sifat subutilah, sifat subutiah memang tetap ada. Kemudian qadim, lagi azali, yang qaim berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia duduk pada zat Allah Taala lah, yang tidak bercerai tanggal pada diri Allah Taala. Dan dengarnya itu terang, dengar dia terang dan nyata pada tiap-tiap perkara yang maujudat. Itu sebabnya ta'alluq sifat sama ini ialah ala kulli maujudat. Sama dengan basar. Kalau kudrah dengan iradah, ta'alluqnya ala kulli mumkinat, di atas segala benda mungkin. Sedangkan sama dengan basar, ta'alluqnya ala kulli maujudat, di atas segala benda yang wujud. Maujud adalah. Sama ada maujud itu pada qadim. Pada qadim mana pada diri Allah Ta'ala lah. Seperti mendengar akan kalamnya, mana Allah Ta'ala mendengar akan kalamnya sendiri. Atau yang ada itu harus, sama ada yang harus itu telah ada atau lagi akan datang, akan diadakan, pun Allah Ta'ala mendengar. Sama ada benda tu harus wujud ataupun tak harus wujud. Sama ada benda tu dah ada ke dah ada, akan diadakan, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada sesuatu perkara yang ada tidak didengarnya. Tidak ada satu benda yang ada tapi dia tak dengar. Walaupun suara tu sangat halus lah, sangat halus, sangat kecil kan. Macam kita hanya boleh dengar benda-benda yang berbunyi lah. Benda tak bunyi kita tak dengar. Betul kan? Benda yang berbunyi, yang ada suara, kita dengar. Tak ada suara, boleh dengar? Tak dengar. Tapi Allah Ta'ala mendengar lah. Sebab ada binatang-binatang, contohnya binatang yang sangat halus bergerak. Contohlah semut lah, semut bergerak. Tuan-tuan dengar tak dia bergerak? Tak dengar. Senyap kan dia lah. Dia jalan dengan senyap. Tapi Allah Ta'ala mendengar apa yang berlaku pada semut. Kalau semut berbicara pun Allah Ta'ala tahu. Sebab ada binatang-binatang yang berbicara. Dan dia berbicara dengan menggunakan bahasa dia sendirilah. Tak dengar lah kita tak faham bahasa dia. Gitu. Baik. Dan kita hanya boleh mendengar benda yang sederhana, dekat. Terlampau dekat pun tak boleh dengar, terlampau jauh pun tak boleh dengar. Terlampau dekat kat telinga kita pun tak dengar juga. Yang dengar bising je lah macam tu, tapi tak tahu benda apa orang cakap. Orang cakap telinga tak faham. Terlampau dekat sangat kan, terlampau jauh sangat pun tak dengar juga. Sayur kan, benda tak kan, mungkin hantu ke apa ke yang cakap. Terutama sekali kadang-kadang kita masuk lautan, dengar bunyi tahu benda tak. Dalam pemikiran tu macam-macam bunyi yang dan terfikirlah. Mungkin binatang, mungkin ular, mungkin hantu, mungkin rimau kan, mungkin burung dan sebagainya lah kan. Sebab kita tak faham apa yang berlaku sebenarnya lah. Apalagi kalau bunyi-bunyi yang jarang didengar. Baik. Kemudian, dan tiada terdinding dengannya Allah Ta'ala itu dengan sebab jauh atau bising.
dengan sebab jauh atau bising. Kita tak ni. Kita kalau bising sangat pun kita tak boleh. Contoh kita masuk dalam kilang lah. Kilang kan bising. Biasalah ke kilang. Siapa biasa kerja kilang dia tahulah. Bising kan. Kalau duduk kat mesin-mesin tu memang bising lah. Kadang nak bercakap pun terpekik je tu. Baru dengar kan. Tak pekik tak dengar. Macam tu. Ataupun suara yang sangat jauh. Halus, jauh, tak? Baik. Sama ada bersuara atau tiada bersuara. Maka yang tiada bersuara seperti dia mendengar dirinya sendiri berkata-kata. Allah Ta'ala mendengar dirinya sendiri itu berkalam. Yang mana kalam Allah Ta'ala itu laisa biharfin wala bisautin. Tidak dengan suara dan tidak dengan huruf. Allah Ta'ala berkalam laisa biharfin wala bisautin, tanpa suara dan tanpa huruf. Kita ada suara dan berhuruf. Dan dalam dunia ni pun macam-macam jenis bunyi lah. Bunyi gendang ada, bunyi whistle ada, bunyi trompet pun ada, bunyi alat muzik macam-macam muzik kan. Bunyi kereta, bunyi horn lori dan macam-macam. Yang mana benda yang berbunyi kita dengar lah. Kecuali kalau telinga kita yang pekak. Kalau telinga kita bermasalah pun tak dengar juga. Kegendang telinga problem kan. Memang tak boleh apa. Orang cakap kuat pun tak dengar. Baik. Jangan jadi seperti cerita Penamdi itulah. Tak, cerita Penamdi kan. Yang dia cakap siapa tu? Dengan si pekak tu. Tu satu lagi tu. Yang dengan Siti tu, kisah Siti itulah. Yang bos dia tu datang dia nak tembak burung kan. Tu kan dia singgah rumah apa tu. Rumah perempuan tu dengan Mak Siti semualah. Yang pekak badak lah macam tu istilah. Betul. Cerita tu berulang-ulang kali-kali pun tak habis dengar kan. Berpuluh kali ulang mendengar Allah. Itu namanya pekak badak. Baik. Yang demikian nyatalah dengan terangnya bulan itu yang terangnya Tuhan itu yang wajib baginya bersifat mendengar, sama ada bersuara atau tidak, jauh atau dekat, zahir atau tersembunyi, perlahan atau kuat. Apabila diketahui oleh seseorang dan ada kepercayaannya, itu membangkitkan semangat dan perasaan melakukan tutur kata mengikut kepercayaannya, maka terjauhlah manusia itu daripada memperlakukan atau menggunakan mulutnya daripada perkara yang menyalahi undang-undang syar'i. Seperti berbetulan amalannya dengan kepercayaan yang dinamakan sebenar-benar iman. Apa cakap? Ulang semula. Dan yang demikian nyatalah dengan terangnya Tuhan itu yang wajib baginya bersifat mendengar. Betul kan? Sama ada bersuara atau tidak. Benda itu bersuara pun tak Allah Ta'ala dengar, tak bersuara pun Allah Ta'ala dengar. Kemudian jauh atau dekat pun Allah Ta'ala dengar. Zahir ataupun tersembunyi pun dia dengar. Perlahan atau kuat. Okey. Apabila diketahui oleh seseorang dan ada kepercayaannya, itu membangkitkan semangat dan perasaan melakukan tutur kata mengikut kepercayaannya, maka terjauhlah manusia itu daripada memperlakukan ataupun menggunakan mulutnya daripada perkara yang menyalahi undang-undang syarak. Ni dia kembali ke mulut pula. Ke mulut kan. Jadi cerita tentang suara, cerita tentang mendengar. Tiba-tiba dia kias, dia lencong sikit. Mana dia kata minta pada kita, sebab kalau Allah Ta'ala ni mendengar apa yang kita cakap, mana mulut dia minta disuruh jagalah. Macam tu. Tu kata kita, akhlak kita, perangai kita dan semua kan. So kita kena jaga baik-baiklah. Kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui.
Dan ada pula malaikat lah mencatat. Malaikat Raqib dan Atid kan, yang akan mencatat segala perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita lah. Macam tu. Kalau Imam Ghazali, dia dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia bicara tentang lidah, kebinasaan lidah. Imam Ghazali, dia ada satu bab tu tentang kebinasaan disebabkan oleh lidah. Macam-macam lah dia huras kat situ. Antara sebabnya ialah orang berbohong, mengumpat, caci orang, macam-macam lah gitu. Kebinasaan lidah tadi disebabkan oleh amal perbuatan manusia lah. Macam tu. Mengadu domba dan sebagainya. Jadi disebabkan Allah Ta'ala ni bersifat mendengar, so diminta pada kita untuk menjaga tutur kata kita. Maka terjauhlah manusia itu daripada melakukan dan menggunakan mulutnya daripada perkara yang menyalahi undang-undang syarak. Seperti berbetulan amalannya dengan kepercayaan yang dinamakan sebagai iman. Sebenarnya amalan kita bersesuaian lah, naklah bersesuaian dengan iman kita lah. Macam tu. Baik. Kemudian kita lihat syarahnya. As-sama' artinya mendengar. Mendengar Allah Ta'ala itu dengan tidak bertelinga ataupun melalui perantaraan. Allah Ta'ala tidak menggunakan telinga, gegendang telinga, dan tidak menggunakan sebagai alat lah untuk mendengar. Kata kita ada masanya kita terpaksa menggunakan alat. Bila telinga kita dah tak okey, dah tak berdengar, kita akan gunakan alat lah, beli alat lah. Jadi maknanya dia akan kuatkan suara lah kalau orang cakap dengan kita. Kalau tidak akan kita terpaksa lah. Pekcik dia. Kalau yang dengar tu, yang pekak tu, dia anggap kita marah dengan dia. Kita tak marah pun. Tapi sebabkan dia tak dengar, jadi terpaksa kuatkanlah suara tu. Macam tu. Kemudian mendengar Allah Ta'ala itu tidak dengan perantaraan suara atau bunyi. Dia tidak ada perantara dengan suara dengan bumi. Kalau kita mesti ada suara. Mesti ada suara. Tak ada suara tak boleh dengar. Senyap kan? Gitu. Dah kalau tak ada suara pun bisu lah. Kalau suami isteri bisu payah juga. Nasiblah siapa dapat kahwin dengan si bisu. Cerita si Hajiz kan main lagi dengan orang perempuan tu lampas tu kan. Lalas si bisu tu tak lupa. Harap-harap janganlah dapat bini bisu. Tapi kalau dah jodoh tak boleh apa lah. Kan? Benar terpaksa lah belajar bahasa syarat. Macam tu. Kadang orang OKU pun ada dia punya kelebihan dia. Kita jangan pandang remeh lah kepada orang yang OKU ni. Kadang-kadang orang yang normal pun tak boleh buat benda tu. Dia boleh buat. Malah tengoklah dalam para Paralimpik sukan kan, sukan Paralimpik tu, siapa yang banyak buat pingat? Dia lah yang banyak. Kita tak banyak pun, yang normal tak banyak pingat balik. Dia macam-macam pingat kan buat balik. Nampak. Tu kelebihan lah Allah Ta'ala bagi kan. Baik. Jadi mendengar Allah Ta'ala itu tidak dibatasi oleh jarak, sama ada jauh ataupun dekat. Baik, kemudian hakikat sifat sama itu ialah satu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang bersifat qadim lagi azali. Qadim lagi azali. Qadim dengan azali ni kita dah bahas yang belakang lah. Saya pun malah nak bahas lagi. Qadim dengan azali kan, dia ada perbezaan lah. Qadim dengan azali sikit je perbezaan je. Artinya tidak didahului oleh tiada dan tidak ada permulaan. Sifat sama adalah satu sifat wajib yang wajib bagi Allah Ta'ala yang ianya sama tadi bersifat qadim lagi azali. Bila qadim azali ni dia tidak dibatasi oleh kekurangan pada sifat samanya. Macam kita, ada masanya kita mendengar dengan kuat, ada mendengar tak kuat. Tak? Ada masanya kita mendengar terang. Bila kita dah berumur, bila kita muda, kita dengar dengan terang lah puan cakap. Bila dah tua-tua ni, tak apa dengar.
Mana ada kekurangan situlah. Betul? Kalau kita jaga, kita dengar. Kalau kita tidur, tak dengar. Kan? Orang cakap pun kita tak dengar sebab kita tidur. Dalam mimpi, apalagi kalau kita bermimpi kan. Dalam mimpi pun kadang kita dengar macam orang tu bercakap, tapi tak dengar pun. Mimpi tak? Gitu. Sedangkan Allah Ta'ala ni sifat samaknya tidak didahului oleh lemah. Tak adalah Allah Ta'ala ada masa dia dengar, ada masa tak dengar. Itu tak ada. Itu tak ada pada Allah Ta'ala. Dan dia akan sifatnya sentiasa mendengar. Macam kita ada masanya tahap pendengaran kita kurang, ada masa tahap pendengaran kita tinggi. Waktu kita masih kecil-kecil, pendengaran kita kurang. Bila dah besar, pendengaran macam tu. Tak. Dah tua, kurang. Betul tak? Itulah yang berlaku lah. Kalau kita pensan ke, kalau kita koma ke, macam tu lah orang koma. Koma kadang tak dengar pula orang cakap. Dia berada dalam alam dia je, koma kan. Macam tu. Betul tak? Baik. Maksudnya, ini adalah kerana Allah Ta'ala itu qadim, maka sifatnya tentulah qadim. Dengan sifat sama ini, Allah Ta'ala mendengar sesuatu sama ada yang telah ada ataupun yang akan diadakan. Allah Ta'ala juga mendengar sesuatu yang wajib. Seperti Allah Ta'ala mendengar kalamnya sendiri. Allah Ta'ala mendengar kalamnya sendiri. Begitulah kedudukan sifat mendengar Allah Ta'ala itu, dan diyakini dengan sungguh-sungguh, ia akan memberi kesan yang mendalam pada diri kita. Ia akan membuahkan iman dan akhlak yang baik. Itulah faedah ilmu tauhid. Nampak? Natijah daripada kita menghayati dan memahami Allah Ta'ala ni sifat mendengar. So, dia akan membuahkan iman dan akhlak pada diri kita lah. Kalau kita tak belajar sifat 20, kita tak tahu. Kita tak faham. Kadang-kadang dia tak merasakan Allah Ta'ala tu wujud. Sebab dia tak belajar, dia tak mengaji. Kalau mengaji, dia akan merasakan Allah Ta'ala itu sentiasa memerhatikan dan mendengar apa-apa yang dia cakap. Apa-apa yang dia ucapkan. So, dia akan jaga mulut dia. Daripada mengumpat, mencaci orang, maki hamun, melaknat orang. Dia jagalah akhlak dia, mulut dia. Macam tu. Hasil daripada buah iman tu dia akan jagalah. Tapi kalau dia tak belajar, jadi tak adalah sifat merasakan Allah Ta'ala tu wujud. Allah Ta'ala tu mendengar. Baik. So, inilah dia kata faedah ilmu tauhid. Gitu. Ilmu tauhid ini bukan untuk dibahas-bahas, tetapi untuk diyakini dan untuk kita amalkan. Benar? Bukan kita nak belajar tauhid ni, kita nak action. Bukan kita nak belagak, nak menyatakan kita ni alim, orang lain bodoh, tak alim dan sebagainya kan. Bukan mana itulah, bukan tujuan daripada belajar tauhid. Tujuan belajar tu kita nak hilangkan kejahilan kita. Kejahilan kita kan. Bukan makna belajar tauhid ni supaya orang cenderung pada kita. Tak betul lah niat kita tu. Betul maksudnya ilmu pengetahuan itu bukan setakat di fikiran tetapi bertunjangkan hingga ke dalam hati. Sehingga membuahkan rasa takut dan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Inilah dia katakan jalan ahlillah. Apa makna ahlillah? Orang yang mengenal Allah Ta'ala. Inilah dikatakan jalan ahlillah. Jalan orang yang mengenal Allah Ta'ala. Jadi mereka ini apabila melakukan kesalahan kecil sekalipun, mereka akan minta ampun dan istighfar kepada Allah. Nampak? Ini jalan orang ahlillah ni. Orang yang mengenal Allah Ta'ala dan merasakan senantiasa kewujudan Allah Ta'ala ni. Kalau dia buat silap, salah sikit je, dia akan terus istighfar dan juga minta ampun kepada Allah Ta'ala. Apalagi kalau dia buat dosa besar. Dosa kecil pun kita kena minta ampun pada Allah, istighfar, apalagi dosa besar. Sebab dosa besar itu dia terbina daripada dosa kecil. Betul kan? Dosa besar tu dia terbina daripada dosa kecil.
Dia akan terbina sikit demi sikit, maka jadi dosa besar. Baik. Kemudian bukan setakat itu saja, orang-orang yang benar-benar menghayati sifat as-sama ini akan menjaga segala perbuatan dan tingkah lakunya daripada segala dosa dan maksiat. Macam tadilah. Bila dia rasa kalau Allah Ta'ala ni mendengar setiap apa yang dia tuturkan, apa yang dia cakap, kan? So dia akan jagalah akhlak dia. Dia akan jagalah lidah dia. Dia akan jagalah suara dia, kan? Jangan cakap benda-benda yang tak elok. Apalagi ada malaikat pula kiri kanan yang mencatat. Nulis kan? Dia kerja nulis tu. Malaikat okey atif kan? Dia kata kerja nulis apa yang tu buat? Yes. Malaikat kiraman katibin. Tapi kita tak nampak dia. Kalau nampak ke kan? Nak makan pun mungkin tak selera tak? Baik. Kemudian segala pertuturan dan gerak hati dijaga agar tidak terjebak dalam lembah kehinaan. Itulah. Jaga akhlak dia betul-betul. Bukan mulut saja jaga. Telinga pun jaga jugalah, mata. Semualah anggota badan kita lah. Kita kena jaga semua lah. Betul? Kerana sebab tu semua akan diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala besok. Mulut semua akan terkunci, tak? Yang lain yang akan bercakap. Baik, kemudian sekali tersilap dan terjebak ke dalam dosa, jika tak sedar dan tidak bertaubat, balasan neraka yang maha dahsyat dan pedih. Nampak? Dan hukuman atas dosa itu terlalu lama berbanding dengan nikmat dosa yang dilakukan. Satu hari aja, satu hari di akhirat itu sama-sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkanlah. Satu hari saja. Sedangkan manusia akan dilipat gandakan pula. Dia punya sisaannya pada orang neraka tu akan dilipat gandalah sisaannya. Dalam neraka tu tak boleh kita nak bayanglah macam mana kan. Macam tu. Baik. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi berjumpa dengan satu kaum tu yang menggunting lidah dia. Dia gunting lidah kan? Macam tu. Dengan gunting daripada neraka lah. Setiap kali digunting tu, maka putus, kemudian bertaup semula. Gunting lagi, taup semula. Bayangkanlah. Macam mana sakitnya kan? Kita yang hidup sendiri pun, kalau kita gunting kulit kita sikit, sakit tak? Terguis sikit, tercucuk duri dan sebagainya, tuan-tuan bayanglah macam mana sakit dia. Tangan kita terkena api. Api sikit je, api lilin lah terkena. Sakit tak? Sakit kan? Kemudian kalau kita terpijak bara api, macam mana sakit dia? Terpijak bara api ataupun kan dulu kan masa muda-muda dulu kan kita kan suka main apa tu? Main bunga api tu. Bunga api kan dia punya lidi tu kadang besi dia tu kadang sepah sana sepah sini. Sepah sana sepah sini kadang kita pun terpijak. Kita main kita terpijak. Besi yang panas kan. Bayangkanlah rasa panas dia. Tuan-tuan. Insya-Allah. Baik. Mana itu sikit tu, sikit. Belum dalam di akhirat besok. Minta kita dijauhkanlah pada azab neraka. Dan hukuman atas dosa itu terlalu lama berbanding dengan nikmat dosa yang dilakukan. Itu pun tipuan syaitan yang senantiasa berusaha menyesatkan manusia daripada jalan yang benar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَأَيْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ قَوْمًا إِنَّ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُونَ مِمَّا تَعُدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ dan mereka meminta pada engkau supaya siksaan itu disegerakan. Wala yuhlifallahu ahdah. Tetapi Allah Ta'ala tidak akan memukuli janjinya.
Wa inna yawman inda rabbik, dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhan engkau ka'alfasanatin, samalah seperti 1000 tahun. Mimma ta'udun, daripada apa yang kamu hitungkan. Nampak? Ni kata 1000 tahun tu. Surah Al-Hajj ayat 47. Mana satu hari pada sisi Allah Ta'ala tu, di akhirat itu, samalah 1000 tahun dengan dunia, tuan-tuan. Nak menghabiskan satu hari itu pun tahu apa lama. Tak tahulah cakap. Kan? Ni nak cerita tentang sifat orang ingkar ni. Terutama sekali orang kafir lah pada zaman Rasulullah SAW. Di mana mereka minta pada Nabi antaranya supaya disegerakan azab kepada mereka lah. Dicabar Rasulullah lah. Bila Nabi SAW menceritakan tentang kata akhirat, tentang syurga, neraka, tentang hari kiamat. Ada antara orang kafir musyrikin Mekah ni, dia hina Rasulullah. Mana dia apa yang kau cakap tu ya Muhammad, dia kata. Kau penipu lah, dia kata. Kau kata kita besok akan dimasukkan, kami ini akan dimasukkan neraka kerana kami sembah patung berhala. Kami sembah Al-Manat, Al-Latta, Al-Uzza. Itu kamu kata kami akan disesa. Mana dia? Segerakanlah azab tu. Kan? Ini dicabarlah Rasulullah SAW. Macam tu. So Allah Ta'ala jawablah. Wa yasta'jiluna bil azab wa la yahfadhu adah. Mereka meminta pada engkau supaya sesaan disegerakan. Tapi Allah Ta'ala tidak akan memberi janjinya. Allah Ta'ala tak akan memberi janjilah. Mana orang kafir musyrikin tetap akan masuk dalam neraka. Innal ladzina kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Nampak? Mereka itu kekal dalamnya selama-lamanya. Baik, kemudian jadi fahamlah kita bahawa mengetahui sesuatu itu adalah dengan akal. Tetapi untuk mengenali itu adalah dengan hati. So kita kena gunakan akal dan hati kita supaya dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak nanti maka kita ada gunakan hati tapi tak pernah berfikirlah. Kan ada Quran tu. Mereka ada akal tapi tidak fikir. Mereka ada telinga tapi tak mendengar. Mereka ada mata tapi tak lihat. Kena Allah Ta'ala sebut dalam ayat ujung tu, ulaika kal an'am, dia kata. Mereka tu samalah seperti binatang ternakan. Hum adol. Malahan mereka lebih sesat daripada binatang. Bersesatlah. Tu orang yang ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada hati pemikiran tidak berfikir. Tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal al-am. Mereka itu samalah seperti binatang ternakan. Malahan lebih sesat daripada binatang ternakan lagi. Tapi dia tak tahulah, dia tak tahu dia sesat. Gitu. Oleh itu tidak heranlah kita mengapa orang sudah tahu Allah Ta'ala itu berkuasa. Sudah diberitahu neraka itu ada dan azabnya terlalu pedih. Masih lagi melakukan dosa dan maksiat. Nampak? Kenapa ada yang macam tu? Ada kadang-kadang dia tahu dah Allah Ta'ala itu berkuasa. Allah Ta'ala itu cipta langit dan bumi dan sebagainya. Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Tapi masih lagi buat dosa dan maksiat. Kerana imannya hanya sekadar di pemikiran. Bukan tertanam hingga dalam hati. Nampak? Iman macam tu je lah. Ataupun namanya hanya pada IC je lah. Kan banyak orang nama kat IC je. Bila dibuang kata Islam tu marahlah dia. Kau ni tak semayang. Saya buanglah IC kau ni. Yang letak Islam. Oh jangan mengamuk. Betul kan? Tapi macam tu lah. Tak ada perubahan. Mana amalan itu tidak sebagaimana yang dikenaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh solat, Quran suruh solat, tapi dia tak buat pun. Quran dan hadis suruh sembahyang, suruh puasa, keluarkan zakat.
Kan? Lepas tu menghubungkan silaturahim. Lepas tu dia suruh mengimarahkan masjid dan surau. Kita tak nak imarahkan masjid dan surau. Je. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama salata wa az-zakah wa lam yakhshaw illallah fa asa ulai yakunu minal muhtadin. Orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Ta'ala itu itulah orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan akhirat, dan mereka itu mendirikan sembahyang serta menunaikan zakat. Walam yakhsha Allah illallah, dan mereka tidak takut melainkan kepada Allah Ta'ala. So ayat Quran suruh kita mengimarahkan. Tapi berapa ramai mengimarahkan? Berapa ramai mengimarahkan rumah-rumah Ta'ala? Alasan sibuk. Biasalah. Alasannya sibuk. Pergi kerja. Kan, belum subuh dah pergi kerja. Balik pun malam. Tak ada masa. Nak datang rumah Ta'ala. Okay? Kalau tak dapat masa kerja, masa cuti lah datang. Masa cuti pun sibuk pula. Pergi masa cuti, pergi melancong pula. Melancong pula, bercuti pula. Dan pergi PD lah. Pergi itulah. So, bila masanya nak datang rumah Allah Ta'ala? Tak ada masa kan? Sebenarnya terpulang pada diri kita sendirilah sebenarnya. Kalau kita nak tu, dia akan ada. Allah Ta'ala bantu. Kalau kita tak nak, tak ada. Kan? Berapa banyak dalam dunia tu orang-orang punya kenderaan yang mewah. Kereta besar. Kereta kadang-kadang harga sampai 100,000. Ada 200,000. Ada 300,000. Wayfinder kereta besar kan. Kan? Tapi tak pernah pun datang ke rumah Allah Ta'ala. Tak pernah sampai ke masjid, surau dan sebagainya. Kenapa berlaku begitu? Sedang kereta dia besar, mewah. Lebih baik kereta buruk tak apa, jangan sampai. Kan? Macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Yang menggerakkan bukan kereta dia. Yang menggerakkan hati dia. Itulah. Hati itu yang menggerakkan dia. Kalau hati tak menggerakkan, kereta mewah macam mana pun, besar macam mana pun, canggih macam mana pun, tak akan sampai. Harga kereta berpuluh ribu pun tak akan sampai. Lebih baik kita kereta buruk, kereta mungkin tayar mungkin nak tercabut. Dinding kereta mungkin nak tercabut. Tapi kita sampailah ke rumah Allah Ta'ala. Itu lebih baiklah. Tapi kalau kereta kita mewah, kita sampai, alhamdulillah kan. Jadi contohlah pada orang lain. Macam tu. Masalahnya ramai yang kadang tak sampai. Mungkin dia punya wave tu mungkin tak dapat nak kesan ke. Dengan mungkin wave tu kan masing-masing ada wave kan. Mungkin dia tak dapat kesan ke mana laluan ke masjid surau, tak dapat kesan. Tak ada internet. Tak tahulah kan. Yalah, semua tu adalah Allah Ta'ala yang menggerakkan. Betul lah. Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan, tidak akan sampai. Doalah semua sampai kan. Baik. Dengan sebab itulah, setelah kita mengenal Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala dengan akal, kenalah kita usahakan untuk mengenal Allah Ta'ala dengan hati. Nampak? Agar meningkat iman kita hingga kepada penghayatan dan jiwa tauhid. Baik, kemudian kita lihat dalil sifat sama. As-sama' artinya mendengar ataupun pendengar. Pendengar yang paling susah pendengar lah. Kerana sifat sama' ni dia bukan sifat afal, bukan sifat perbuatan. Kalau sifat manawiyah tu kaunuhu ta'ala sami'an, tu baru perbuatan. Kaunuhu ta'ala sami'an, kadang Allah Ta'ala yang mendengar. Tapi kalau hanya semata-mata sama', tak sesuai kita letakkan dengan mendengar. Kerana mendengar ni lebih kepada perbuatan. Sedangkan sama' ni dia bukan perbuatan. Dia hanya satu sifat yang duduk, sifat ma'ani yang duduk pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Ia adalah salah satu daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Andai yang Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat sama',
Nescaya Allah Ta'ala itu tuli. Dan perkara itu adalah mustahil. So kalau Allah Ta'ala tak mendengar, macam mana dia nak menguruskan alam? Nampak? Dia tak boleh nak uruskan alam kalau sifat mendengar tak ada. Mana ada keaiban pada diri Allah Ta'ala lah, kelemahan pada dia ke situ. Sama juga kalau kita ada sifat tuli, kita pekak. Dia merupakan satu keaiban. Keaiban lah pada kita. Kan? Itu. Betul jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat sama, nescaya terdapatnya kekurangan. Mana naqais. Ada sifat kurang lah pada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala ada sifat kamalat, kepunaan. Allah Ta'ala punya sifat kamalat, kesempurnaan. Dan Allah Ta'ala punya pelbagai nama lah. Ada 99 nama kan. 99 nama Allah Ta'ala tu dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, As-Sami' tu sama. As-Sami' kan. Al-Basir. Okay. Ada sebuah kitab tu dia kata sifat Allah Ta'ala ni dia bukan 99. Lebih pada 99 sebenarnya. Ada yang mengatakan sampai 3,000 sifat. 3,000 sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Aja tu. Tapi daripada 3,000 itu tidak semua diketahui oleh manusia. Ada diketahui oleh para malaikat sahajalah. Para malaikat yang mengetahui nama-nama yang lain. Sedangkan untuk kita hanya 99 saja nama lah. Kat situ pun dah pelbagai lah. Nak ceritakan tentang sifat-sifat yang ada kepada Allah Ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, kan? Al-Fattah, Al-Wahhab, Asy-Syakur, Al-Alim, Al-Alim, mengetahui. Al-Latif, Al-Basir, As-Sami', apa lagi? Al-Quddus, Ya Zal Jalali wal Ikram. Banyak lagi lah sifat nama Allah Ta'ala. Jadi firman Allah Ta'ala dalam Quran dia kata wahwas samiul basir. Wahwas samiul basir. Dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-Basir mana melihat lah. Surah Asy-Syura ayat 11. Perkataan Sami' Al-Basir ni banyak kali diulang dalam Quran. Banyak kali diulang dan Sami' Al-Basir ni banyak kali. Malahan dalam ayat Isra' tu pun di ujung dia As-Sami'ul Basir. Wa was-Sami'ul Basir. Betul kan? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-Sami'ul Basir. Nah, ujung ni innahu was-Sami'ul Basir. Maksudnya Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati di sekitarnya untuk kami memperlihatkan pada kamu tanda-tanda kekuasaan kami. Inna was-Sami'ul Basir. Dan Allah Ta'ala itu maha sami', maha mendengar lagi maha melihat. Macam tu. Mana ujung ayatnya sama jugalah macam sini. Dalam surah Asy-Syura ni. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Thaha pula. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Yang bermaksud Tuhan telah berfirman, janganlah kamu takut, sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kamu takut, sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Ni cuma tak tahu yang berdua ni siapa. Nak kena tengok dalam tafsir lah. Nabi ke dengan Abu Bakar? Qala la takhafa. Nak tengok balik ya. Dengan itu wajiblah Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat as-sama'. Sifat as-sama'. Tuan-tuan. Baik. Kena sifat yang ke-12 bagi Allah Ta'ala itulah al-basar. Kena masuk al-basar pula. Wallahu a'lam bissawab. Kadar itulah perbincangan kita pada malam ni. Panjang lagi, banyak lagi ya. Mudah-mudahan perbincangan perkongsian kupasan pada malam ni insya-Allah
akan dapat menambahkan ilmu kita. Wallahu alam. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Ada? Ha. Ha. Ha? Yalah. Memanglah pun. Dia akan cari mana masjid, mana surau, mana-mana yang ada solat lah berjemaah. Dia akan lazimkan benda tu lah. Sebab dia dah dibiasakan lah benda tu. Macam tu. Lain soalan? Ini bulan Rajab, lepas Rajab Syaban, lepas tu Ramadan lah. Tak lama lagi dah Ramadan Kejap ya, lepas tu Raya. Raya besok dah Raya Haji pula, dah korban pula. Dan Kejap. Tu lah. Umur semakin meningkat kan? Umur dia dah 60, dah 70. Kejap je. Mana? 2 tahun lah. Ni tak lama, dah lama. Belum lama lagi. Ada tempat-tempat saya dah ngajar dah 5-6 tahun lah. Masih Jami' An-Nur Pekarambau tu. Dah berapa tahun dah ngajar. Masih lagi dipanggil lah macam tu. Ya? Nama-nama, bukan sifat nama. Ya, 3,000 nama. Bukan 3 sifat. 3,000 nama. Tapi walaupun nama, tapi dia menggambarkan sifat juga. Menggambarkan sifat Allah Ta'ala tu. Contohnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan Allah Ta'ala yang bersifat pengasih dan penyayang. Kan menyatakan tentang sifat juga. Walaupun asalnya kita nak sebut nama je. Tapi dia menggambarkan juga tentang sifat Allah Ta'ala tu. Ya tu. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim tak sama dengan Ar-Rahman Ar-Rahim pada Allah Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita gunakan oleh manusia ni tetap terbatas juga. Terbatas. Jadi maksud Ar-Rahman itu yang sifat yang qadim itu, sifat yang qadim, yang azali, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala itu. Itu yang Ar-Rahman Ar-Rahim yang sempurna. Ar-Rahman Ar-Rahim kat manusia ni tak sempurna. Tetap ada kelemahan kekurangan dia. Walaupun dia Rahman Ar-Rahim. Macam tu. Kalau nak letak Ar-Rahman Ar-Rahim pun mesti letak Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak. Mana hamba yang pemurah, hamba yang penyayang, hamba yang kata Abdul Razak, hamba kepada Ar-Razak lah. Hamba kepada Tuhan yang bersifat Ar-Razak, yang Maha Pemurah. Mudah-mudahan dengan letak nama tu mungkin mudah-mudahan dia akan pemurah jugalah. Samalah macam Allah Ta'ala. Iyalah. Nama dah bagi cantik-cantik oleh mak ayah. Tak? Iyalah. Nama dah cantik dah tapi bila panggilan tu kadang-kadang dah panggil nama lain.
Kadang-kadang kawan panggil lain. Mak ayah panggil lain. Ya tak? Cikgu panggil lain. Nampak? Karena biasanya yang mempengaruhi itu kawan lah. Kawan lah biasa kadang-kadang bagi nama-nama yang tak baik pada kawan dia. Jadi burn lah. Ya. Kan? Orang tu nama baik kadang dipanggil cemeh. Orang tu nama baik kadang dipanggil apa? Dipanggil nama yang tak baik lah. Nama yang tak bagus. Apik lah dia panggil. Dia panggil apik kan. Sedang kita orang tu bukan apik. Nama lain sedap. Contohnya namanya Abdul Rahman. Tapi mungkin disebabkan oleh muka tu macam Cina. Muka macam Cina. Jadi orang panggil dia apik. Dah loket nama tu ke dia apik. Sampai selama dia pun jadi apik. Mana setiap hari orang panggil namanya apik. Sedangkan nama dia bukan apik. Itu yang tak lekat tu. Nampak? Budak-budak lah kadang-kadang dia panggil, dia gelarkan kawan dia dengan nama yang tak elok. Gitu. Dia gelarkan. Tapi orang tua tak adalah. Cuma kalau orang tu nama ramai orang kampung tu, contohnya nama Ahmad dalam kampung tu ramai. Mungkin kat situlah mungkin dapat bezakan dengan Mat Kucing ke. Kalau dia suka bola kucing, kita panggil dia Mat Kucing. Kalau dia suka bola kambing, kita panggil dia Mat Kambing. Kalau dia suka bola banyak, dia bola burung, kita panggil dia Mat Burung. Kalau dia kobau banyak, kita kata Mat Kobau. Nampak tak? Mana orang sendiri yang kadang menggelarkan dia. Menggelarkan dia. Adalah sebabnya supaya jangan senang nak kenal lah. Macam tu. Tu okey lah, tak apa. Ni yang kadang-kadang yang budak-budak ni dipanggil nama kawan ni dengan entah apa benda tak nama panggil. Kita kemarin ni panggil letak nama anak kita dengan nama-nama saudara kan bagus kan. Kawan dia yang kadang panggil tak elok. Hati lah. Macam tu. Ya ilahinya lekat. Benda tu lah sampai bila dia. Ya, doa tu. Saya kadang-kadang bila kawan dia panggil nama anak saya tu tak betul lah. Saya beritahu. Jangan nama Nia. Jangan panggil lain lah. Kadang tak apa benda nama panggil kan. Okey, habis Wallahualam. Doa dah. Dah doa. Dah doa dah. Okey, insya-Allah. Kita sembahyang lah.